So kita rekod ni untuk nanti kawan-kawan yang tak dapat datang kan, dia dapat join, dia boleh tengok balik ke YouTube. Alright, okay, so tadi berbalik kepada soalan tadi So kalau kita refer pejabat ni, dalam jodoh ketujuh tu, dia hanya tulis kasar, betul? Betul. Tetapi dia ada option bracket 4. Okay, so dekat situ sebenarnya bracket 4 tu adalah, pertama dia adalah yang ayat bawah sekali, bawah jadual tu, bermaksud itu adalah ukuran untuk bersih. Okay, betul Okay, so sekarang ni maksudnya kan bila ada kategori macam tu, dia ada dua option, kita boleh guna bersih, kita boleh guna kasar. Okay, clear? So bersih maknanya ambil kawasan pejabat sajalah. Tolaklah dia punya protector. Koridor semua tu ya. Koridor yang listed bawah nombor 4 tu, kita boleh tolakkan, kita minuskan. So kita boleh ambil yang bersih saja. Ataupun kalau tak nak pun boleh, kita boleh ambil panjang kali lebar je. Oh, salah satulah. Dia tak ada isu pun. Cuma kalau dalam situasi macam ni, okay, kalau dia untuk yang dapat yang bersih, dia tak ambil bersih sebab dia akan reducekan saiz sikit sebenarnya. Betul. Okay. Sebab apa? Okay. Cuma sebab pejabat ni, dia tak ada isu sangat guna kasar atau bersih tau. Okay. Sebab apa? Dia selain daripada untuk penentuan kepada lebar tangga tadi tu, sebenarnya aku pun silap kan. Sebab dia tak banyak beza, sebab pejabat ni dia punya beban pendudukan dia besar, 10. Okay. So dia tak nampak sangat perbezaan kalau dia kasar ataupun ni. Unless kalau figure dia kecil, dia ketara. Nampak tak? Sebab itulah untuk ada sesetengah kategori, sebab kita cuba relatekan dengan dia punya logik akal. Okay? Dia akan datang sebab apa, setiap keperluan undang-undang ni dia akan based on logik. Dia tak akan simply minta saya saja. So dia akan jadi plus minus dia tak ketara untuk yang jenis beban pendudukan yang besar faktor dia. Kalau macam tempat undang tu kecil, 1.5 kan. So 0.7, 0.3 which is very kecil. Sebab tu dia ada option untuk agak berkasar ataupun bersih. Sebab apa, kadang-kadang untuk ruang-ruang macam ni, protected area dia besar tau. Sebab dia nak kabut occupancy tadi. So bila dia boleh minus yang besar tu, dia dapat reducekan untuk size tadi. Okay. Right. So boleh. So soalan lain kalau kita nak ni. Boleh. Cik Fazli okey Okey tuan. Ya, ada soalan? Apa kita boleh bincang? Sekarang ni saya tak ada soalan je lah. Tak ada. Okey, kalau tak ada nanti saya cuba nak masukkan sedikit bab sebab tadi ada persoalan. Cik Nazrin pernah join kelas saya tak sebelum ni? Pernah. Pernah kan? So you ada dalam grup dalam grup ABL support group kan? Saya ada. Ada kan? Okey. So yang pasal tak yang ada isu mengenai kilang tu. Saiz untuk kilang tadi kan? Dalam grup tu ke kat platform lain? Rasanya dalam grup ABL support group. Pasal tak yang isu yang saiz 2001 yang untuk satu tingkatnya kilang? Saya tak ada dalam grup tu. Oh, you tak ada, mana tak pernah join tak? Bukan, maksudnya kelas-kelas berbayar saja. Pernah join tak? Pernah kan? Maksudnya tak ada dalam grup ABL support group ke? Tak ada. Sure? Allah. Pernah join kelas saya mana Yang apa nama tu? Saya lupa nama kelas tu. Hak Jalan Mati apa semua tu? Betul, semua tu. Yang intermediate kelas betul. Oh, saya tak masukkan dalam grup tak ada. Ada yang miss punya kejap-kejap. Saya terus takut lupa. Allahu Akbar. Patut dah tak tahu. Sebab saya biasanya lepas join kelas saya akan masukkan dalam support. Okey. Patutlah tak ni sebab kita ada bincangkan semalam isu kilang ni. Sebab dalam grup support tu yang bagusnya, sebab kita dalam tu dah ada almost 200 people tau. Maksudnya dah ada arkitek, developer dalam tu yang dah join kelas saya, yang kelas berbayar ni saya akan masuk dalam grup support tu. So apa saja yang soalan-soalan yang semasa ataupun yang diorang confuse design, kita akan bincang dalam tu. So kita akan discuss lah. Okey. Lepas tu kita tengok reference kat mana supaya biar semua clear soalan tu. Tak masuk Allah Akbar. Sorry sangat-sangat. Tak apa. Saya sebab tu lepas kelas biasa saya akan masuk, kadang-kadang dia macam sibuk tu saya tunggu berapa hari tu. Itu yang miss tu. Sorry sangat. Nazim, okey. Betul lah, tak masuk lagi. Ya Allah Akbar. Okey, jap. Okey, dah dapat dah? Dah masuk tak? Ada. Alright. Sorry. Itu apa. Okey, ada gamis tak? Sebab itu kan ada satu kelas tak join kan? Betul. Allah.
Yang terakhir tu. Yang terakhir tu kan. Okay, sorry. Saya miss. Dah lama tak masuk pun. Okay. So dalam grup tu nanti kalau ada persoalan, kalau macam yang kita nak tunggu Jumaat ni tak sempat, you boleh tanya dalam tu lah. So nanti kalau saya lambat jawab, kawan-kawan ni akan bantulah. Tu nanti dalam grup tu dia akan bincang lah. Okay, so yang isu yang dibangkitkan yang semalam, yang terbaru, Hafiz ada dalam grup tu. Okay, yang mengenai isu kilang. Okay, mengenai saiz kilang. Kalau kita refer dalam bylaw yang existing, 84, kalau tengok kilang ni, dia dua sama ada dia ada Australia tak ada Australia by size. Okay, by size. Tapi bila implementation dekat site pula, kalau kilang tu 2001 meter persegi ke atas, dah kena sprinkler. Nanti orang akan tanya kat mana nak refer. Tapi dalam bylaw pindaan ada. Okay, bylaw pindaan 2012 dia ada. Dia dah masukkan. Sebab apa requirement yang 2001 ke atas tu, dia di bawah akta bomba. Okay, di bawah kategori premis ditetapkan. Bangunan FC lah. Okay, so kalau kilang satu tingkat ke atas ni, kalau dia 2001 meter ke atas, dia dah kena apply FC. Bila dia apply FC, bermaksud dia dah ada sistem lah. Dah ada sprinkler system. So kalau dia pergi refer, kalau kita refer dalam bylaw yang existing, memang tak ada. Okay, dia lebih 750 kurang 750. Survey glass saja. Right. So sebab apa yang negeri pindaan ni tak semua lagi implement. Okay. Tapi sebab dimasuk pindaan tu dia dah masukkan dia punya klausa untuk 2001 tu lah, untuk kilang satu tingkat. Lepas tu kalau yang persoalan dia yang bila bylaw yang sebelum ni, yang asal kan, yang asal bila tak ada keperluan yang lebih besar pada hose rail dan backglass, bermaksud kalau lebih dari saiz yang dibenarkan tu even 750 ke atas hanya hose rail kan. So dia kontradik, tapi dia ada arahan dalaman yang dia kontrol saiz 1000 meter square dan 7000 dan 7000 meter padu. Okay, kompartmen untuk kilang. So kalau more than that kena sprinkler. Okay. Sebab itulah kadang-kadang orang confuse bila kata nak bina kilang paling tinggi hose back glass. Okay, so dia tak logik kat situ. Tapi dia kontradik pula dengan keperluan FC nanti. Okay, boleh? Untuk isu tu clear? Ada soalan tak untuk yang kilang tu? Betul. Boleh? Okay. So, ada soalan lain yang kita boleh bincang? Macam tadi, Hafiz tadi yang yang tadi yang opening tadi tu untuk ventilation tu clear. Ya, itulah. Saya check tadi tu rasanya memang ventilation tu pasal dia ada kilang tu besar, dia ada cuma bumbung ada bukaan dan dia ada louver saja. See? Betul saya cakap dia mesti bermain dengan smoke management ni. Sebab dia nak elakkan smoke, so dia buka lah opening. Jadi kalau opening tu dia kira sebagai macam mana nak kira bukan open corridor, dia bukan open corridor, dia hanya menggantikan untuk smoke ya. Dia sebenarnya ni untuk kategori kilang ni, kalau dia kena dapatkan opening at least 2.5% untuk elakkan dia smoke management system, smoke spill lah. 25% lah. 2.5% je. Okay. Sebab tu dia buka atas je biasanya. Sebab tu kalau kita tengok contoh macam Dewan kan, Dewan Badminton, Dewan Seberguna ni, pasal dia akan buka atas saja. Okey. Itu sebab dia nak elakkan kena smoke lah, ikut saiz dah kena. Tapi sebabkan dia bermain dengan dia bukan open concept, dia enclosed. Cuma nak dapatkan natural ventilation. Dia ventilation. 25% opening itu keperluan 2.5. 2.5 dah cukup dah. Dah cukup dah. Sebab tu kalau ikutkan kalau kilang-kilang ni yang bukan jenis full height punya wall, dia buka atas je. Sebab tu kalau perasan banyak kilang lah, atas tingkap dia buka atas. Kalau pergi mana-mana kilang kan. Tu kan smoke management lah. Okey. Right, boleh Dari segi sprinkler tu pula sebab saiz dia tu dah lebih daripada yang sepatutnya. Yes. Dia boleh buat double lah kan? Yeah. Double size, okey. So sebab sprinkler ni dia tengok tingkat pula. Untuk kilang ni dia akan tengok kalau setingkat dia dah kawal by area. Maknanya kalau 2001 meter ke atas dia dah kena sprinkler lah. Tapi kalau untuk yang 2 tingkat ke atas 1000 meter square dah kena lah. Okey. Nampak? Okay. Macam kilang kata kalau besar-besar ni dia akan buat setingkat. Tapi kalau dia nak avoid kan dia punya sprinkler system, dia main dengan compartmentation. Betul. Dia kontrol yang volume 7000 tadi. Okay, dia volume 7000 dia buat compartment, dia dapat avoid kan dia punya sprinkler system. Okey. Kaedah yang sama juga yang diguna pakai untuk kategori pejabat. Okay, kan kalau pejabat ni kan ataupun mana-mana area lebih 1000, dia kena bagi smoke management. So dia orang kontrolkan saiz 1000 meter square, less than 1000 meter square lah. So dia boleh avoid smoke spill system. Okey, so kalau dia buat besar tu yang perlu kena ada sprinkler pula kan. Okey, dapat tangkap. Nampak?
So Okay. sekarang ni sebab tu juga kita kena konsep. Okay, kita nak ni kita nak konsep dia. Kadang-kadang orang confuse yang untuk yang pejabat dia faham untuk kontrol 1000. Tapi bila kilang sama tapi buat compartment, boleh kena avoid sprinkler system. Sama, the same thing juga. Dia implementasi yang konsep je. Okay, so lagi dia tak lebih 7,000 meter padu tadi tu volume dia untuk each compartment. So dia tak perlu sprinkler pun. Okay. Clear Okay, clear. Right. Boleh. Okay, ada persoalan lagi kita boleh bincang? Boleh. Okay, kalau tak ada, kita tengok apa yang topik-topik yang kita boleh bincang tadi sebab kita masuk untuk ni. Hari tu kita buat jadual ke-6 kan. So yang hari ni kita tengok tajuk apa yang kita boleh scope kan. Okay. So ikut dibincangkan. Kejap Okay. Sekejap Okay. Sebelum ni saya ada buat macam guna Excel sebenarnya untuk kira beban pendudukan. Okay. So sekejap saya nak buka, nak verify sekejap. Saya dah formatkan dia. Saya buatkan ini just lebih kurang je lah. Masukkan just flow area. Nanti boleh dah dapat berapa lebar tangga. Okay. Sebab tak keluar ke ni. Okay, sementara tunggu dia buka ni, okay boleh semua clear, tak ada apa-apa yang soalan okay dah buka dah. Okay, saya share screen jap. Okay, present screen. Okay, nampak tak skrin saya sekarang? Nampak. Okay. Yang ni saya sudah cuba simplifikan untuk kira beban pendudukan punya ni. Okay. Okay, contoh ini saya dah buatkan untuk bawah ni kan, nampak bawah hotel ada, hotel, sekolah, pejabat, kilang, okay, tempat perhimpunan, pasar raya. Okay. Contoh kita pejabat kan. Okay, so sekarang ni, kuning kan. Okay, so sekarang ni saya dah cuba masukkan dalam bentuk formula cara pengiraan beban pendudukan bagi pejabat. Okay, ni dah masukkan dia punya, ni adalah 10 beban pendudukan ya. So kalau kita refer dalam jadual ke-7 lah. Ini adalah faktor beban pendudukan. So muatan jalan keluar dia 60 saiz dia. Okay, ni pun jadual ke-7 juga. Okay, ini kita assume je. Maksudnya sekarang kita hanya ubah yang saiz ni je. Saiz flow area. Flow area pejabat, so 70 kali 80. So satu unit lebar, kita tahu 550. Okay. So minimum lebar tangga pertama. Okay. Tangga pertama macam mana cerita pun mestilah 1.1 minimum. Okay. Andai kata you perlukan just 2 meter contoh. Kalau perlu tangga kan 2 meter. Okay. Kalau you ada tangga automatic, each staircase tu kena 2 meter. Sebab tangga ni dia ada satu clause yang dia kena buat, satu tangga dianggap fail. Kan? Bila satu dianggap fail tu, maksudnya yang balance tangga tu dia mesti boleh cater lah. Dia boleh tampung beban pendudukan untuk floor tu. Okay. So kalau kita di sini, minimum tangga pertama mestilah 1.1. Okay. Kita anggap satu tangga tidak boleh digunakan. Tangga tidak boleh digunakan, itu adalah tangga yang paling lebar sekali. Okay, tangga yang paling lebar sekali itu yang kita kena minus. Kalau you ada different various size of tangga, okay, mungkin ada yang 2 meter, ada yang 1.1, ada 1.5. Okay, sebab itu tak ada masalah. Yang penting sekarang you comply. Okay, tu ada 2 meter, 3 meter. Okay, so bila yang anggap yang fail tu, mesti ambil tangga paling lebar. Contoh yang 4 tangga, paling besar ada 3 meter. Okay, yang balance
3 tangga dah kita mesti boleh cover. Dia tak boleh nak minus yang paling kecil. Okay. Kecuali semua tangga ni sama saiz. 2 meter semua, okay, tolak satu, tak ada isu. Okay, kalau dia ada various size, yang paling besar tu kita kena anggap yang fail tu. Okay. Ni dimasukkan ni saja. Okay, contoh Islam di 1,600 kan. So jumlah tangga yang diperlukan nanti akan jadi 5.1 meter. Okay, 5.1 meter. Lebar tangga yang dianggap tidak boleh digunakan. Okay, keperluan 5.1 meter. Okay, tapi 1.1 ni kena tambahlah, add lah. Mana kita anggap sekarang ni tangga you semua 1.1. Okay, so satu anggap fail, so you kena ada 6.2 lah. Ini adalah sebelum satu anggap fail. Okay, you kena tambah 61. Faham tak? Boleh? 5.1 tu dah okey. Dia dapat tu sebab daripada kiraan ni lah. Yang 6.2 ni sebab dia tambah 1.1. Sebab kan dia kena anggap satu fail. Ah, So bermaksud you kena sediakan tangga tu 6.2 meter lah. Ataupun sekarang dia ada dua cara lagi. Okey, satu cara kedua adalah you dapat 5.1. Okey, dapat 5.1 meter, you angkat satu fail. Nanti tak cukup 5.1. Kalau you buat ngam-ngam 5.1. okey. Faham tak? Sebab ni saya anggap ni semua tangga paling besar 1.1. Sebab tu tambah 1.1. Okey, okey. So untuk tahu berapa jumlah tangga tu ada kiraan dia. Yang tu saya dah tak ingat. Kan dia ada formula dia yang you bahagi 4 kategori bangunan. Kategori bangunan kan kalau kita nak tahu, pertama dia you bahagi dengan kategori bangunan. Kategori bangunan ni adalah kelas bangunan. Kelas bangunan A, B, C. Kelas bangunan A adalah yang tak terbakar sepenuhnya. Okay. Kategori B yang ada separuh-separuh. Ada bahan terbakar, ada bahan tak boleh terbakar. Yang kelas ketiga tu dia mudah terbakar. Combustible. Okay. So kat Malaysia ni dia ada 4 lah sebab kita bangunan kita mix. Ada yang bahan terbakar, ada susah terbakar. Okay, so kita akan divide dengan 4. Kejap lah saya tengok dia punya notes mana saya punya ni. Kejap. Dah banyak sangat saya punya ni. Kejap. Saya tengok kejap Okay, while waiting tu boleh apa-apa lagi kalau ni? Boleh ni. Kejap. Dia punya formula mana kat mana? Oh, kelas. Slide. So, macam mana ni? Besok start PKPD ni, you all terlibat tak? Macam sama je. Itulah pasal. Sebab dia kata walaupun yang keluar baru yang dapat miti sebelum ni proceed kan. Itulah macam sama je. Tak ada beza kan? Itulah. Tukar nama. Dia bagi 3.0 apa? 3. Tapi PKPD pun kalau kerja macam biasa pun tak ada jadi juga. Tak jadi kat, sama je. Yelah, orang keluar macam biasa. Patut dia kena kontrol jugalah sebenarnya. Sebab yang mana yang dalam keadaan sekarang ni pun macam tu lah akan jadi lepas PKPD. Betul, setuju. Kita sekarang walaupun dah buat macam ni pun still kes 5-6 ribu ni. Masih lagi. Tak drop kan. Ni. Kategori bangunan. Mana kategori bangunan? Okey. Okey. Oh, belum share screen ni. Sekejap. And now. Okay. Ni, nampak? Nampak slide ni? Okay, nampak. Alright. Okay, so ini adalah kaedah pengiraan untuk beban pendudukan. Okay, so kita assume dia adalah pejabat. Okay, pejabat macam formula tadi kan. Tadi saya dah simplifikan dalam bentuk formula. Okay, ni kalau nak faham dia adalah, kita tengok sini adalah keluasan lantai. Okay, kita assume keluasan lantai dia 100 meter kali 45 meter.
Okey. So floor area dia adalah 4,500 meter persegi. Okey, pejabat Okey, so jumlah berkedudukan dia kalau ikutkan jadual ketujuh tu adalah untuk dia punya figure. Kaedah penggedaan 176 Undang-undang kecil 176. Tu kita refer situ. Okey, so daripada floor area ni kita akan divide dengan dia punya beberapa untuk pejabat 10. Okey, macam Cik tanya kan. So diikut 10 bersih ataupun ni. So 10 je. Okey, untuk pejabat ni standard bagi 10. So kita akan dapat 450 orang untuk floor area 4,500 ni. Okey, so kita akan bagi dengan 60 pula. Okey, untuk figure tangga kan, jalan keluar. So dia akan dapat 7.5 meter. Okey, 7.5 meter. Okay, 7.5 dibundakan, dia jadi 8 unit lah. Okey, yang ni tadi, yang kata jumlah tangga tadi. Okey, jumlah tangga ni, dia kena tengok formula ni. U bahagi dengan 4 tambah 1. Okey, U ni adalah kategori bangunan yang saya cakap tadi. Kelas bangunan, A, B atau C. Okey, kelas bangunan ni, okey ni. Okey, ini kelas bangunan tadi. Suatu bangunan tu dibagi kepada kelas A, B, C. Okey, kelas A ni adalah bahan tidak terbakar sepenuhnya. Kelas B ni adalah kategori bangunan binaan biasa. Maksudnya mix lah, ada terbakar, ada tak terbakar. Okey, kelas C ni adalah bangunan yang mudah terbakar. Alright. So untuk kat Malaysia dah cakap tadi, kita ada kelas B. Okey, kelas B ni adalah 4 lah. Dia kena bagi dengan 4. Okey. So sebab tu dia punya formula tadi tu. Okey, U adalah kelas bangunan. U adalah kelas bangunan pula. U adalah yang berapa unit kita dapat tadi tu. Kita bagi dengan 4 untuk kelas bangunan di Malaysia, kategori Malaysia tambah 1. So kita akan dapat 3 unit. Okey, dapat 3 unit. So bermaksud kita kena ada 3 unit tangga. So kita dah kira tadi untuk pejabat kita ni kita kena adakan 4.4 meter. Okey, lebar tangga. Okey, kita dah tahu jadual ketujuh ni pengiraan beberapa pendudukan ni hanya boleh kita tentukan berapa lebar tangga yang diperlukan. Okey, dari segi jumlah kena guna formula ni. Okey, kita gunakan formula ni, kita akan dapatkan jumlah dia ada 3 unit. Okey, so 3 unit ni kita kena meetkan dia punya requirement untuk 4,400. Okey, kalau nak tahu formula jumlah tangga ni, rujuk ni standard dia. Building Research Establishment BS. Okey, inilah formula untuk dapatkan jumlah tangga. Okey. Okey. So nampak ni tadi kan, kelas A, B, C tadi bangunan, kelas A yang tak sepuluhnya 5, kelas B 4, kelas C 3. Alright. Okey. So, kita perlukan 4.4 meter. Okey, 4,400 mm. Dan jumlah, okey, jumlah dia adalah 3. So, tengok ni. Ini cara peletakan dia. Okey. So, daripada 3 tangga ni, okey, 4,400, kita akan dapat jumlah yang diperlukan adalah 4.4 meter. Tangga yang perlu dekat adalah 3. Okey, 3. Satu tangga kena anggap tak boleh digunakan. Satu fail lah. Okey, baki 2 tangga ni mestilah boleh kereta 4.4. So, automatic lah you kena design setiap tangga 2.2 meter. Sebab bila satu anggap fail, 2 lagi tu cukup lah untuk tampung. Okay, kalau you direct bahagi 3, kita dah tahu tadi kita perlukan 4.4. Okay, lepas tu kita perlukan 3 tangga. Okay, kalau kita direct bahagi, kita akan dapat 1.5 meter. Tapi kita tak boleh design 1.5 meter. Sebab kalau satu anggap fail, tak cukup ni. 1.5 tambah 1.5 baru 3. So automaticnya bila 3 tangga ni satu anggap fail, kena tolak 2.2. So automatic yang kena tinggal tu 2.2 lah. 2.2 jadi 4.4. Okay, boleh? Okey, dapat. Clear itulah dia bicara tu. Alright. So sebab ini penting tu. Apa kalau you tak faham dengan konsep tu. Dia akan jadi mungkin tangga terlebih ataupun mungkin tangga tak cukup. Kalau terlebih tu dia masih lagi cun lah. Sebab you bagi lebih. Okay, sebab you comply yang minimum. Okay, tapi kalau salah kira kurang, itu sangat bahaya. Tangga tak cukup. Jadi bila berlaku emergency nanti, rasak-rasak lah orang. Okay, sebab banyak untuk tangga ni,
selain daripada faktor ni, kita kena ambil kira juga dari segi horizontal exit tadi. Okey, dan vertical exit. Okey, maksudnya kita punya mean of egress je lah. Okey, jalan keluar keselamatan. Maknanya pengiraan tangga tadi, segi lebar dan jumlah tadi, dia relate tau. Dia ada kaitan dengan peruntukan undang-undang dalam bylaw tu yang dia hendakkan dia mesti untuk jalan keluar mendata ni, koridor, dalam masa 1 minit, mesti 60 orang boleh masuk dalam tangga. Okey. Dia ada kaitan nanti pengiraan ni dengan yang keperluan ni. Okey. Sebab tu sekarang ni untuk dia mencapai kapasiti 60 orang seminit untuk masuk ke dalam tangga maksudnya daripada you punya office ni, dia nak keluar pada office, masuk dalam tangga. Okey, pengiraan dia untuk horizontal exit ni, mestilah dalam masa seminit dia boleh 60 orang lah. Tadi macam tadi kita dah bahagi kan, maksudnya tadi 4,500 kita punya flow area pejabat tadi. Okey, 4,500 kita bahagi dengan 10, maknanya 450 orang untuk flow tu. Okey. Sebab step pertama ni sebenarnya nak dapatkan berapa jumlah orang. Okey, once sudah dapat berapa jumlah orang, baru dia boleh pergi next tu, berapa lebar tangga, berapa lebar pintu, right? Orang ni ditalikan lagi dengan saya cakap itu. Yang dalam masa 1 minit, dia mesti boleh kena keluar 60 orang. Keluar, pergi masuk dalam tangga. Okey, untuk vertical exit pula, tangga, okey, kita punya tangga, dalam masa 1 minit, dia mesti boleh turun ataupun keluar 45 orang. Nampak? Okey, horizontal 60, vertical 45. Okey, dan dia akan automatic dia akan tally dengan you punya lebar tadi, lebar pintu, lebar tangga, dia akan dapat sebab dia dah kira masa. Kalau high building macam Hafiz mungkin dia tahu lah kot, dia jaga bangunan tinggi banyak. Okey, dia akan kaitan nanti masa fire drill. Okey, masa fire drill nanti dia akan, benda ni akan nampak nanti dia punya macam mana practical dia. Okey, practical dia macam mana, sebab masa you design ni dia more tu teori lagi. Okey, maksudnya berdasarkan konsep ni you hasilkan macam ni. Sebab on teori, sebab orang tak masuk lagi apa semuanya based on teori. Bylaw ni semuanya based on teori tapi proven. Alright? So ini reality nanti bila orang dah start masuk buat fire drill, baru you tahu macam mana relevantnya masa peringkat design tadi. Maksudnya undang-undang tu dah cantik dah. Kita cantik dah. Kita bagi untuk minimum. Okey, untuk minimum punya requirement tu. Sebab itulah masih ada lagi yang minta sebenarnya. Bila submit tu kita dah bagi minimum punya syarat. Okey, bila dah bagi minimum syarat masih nak minta diskaun lagi. Boleh tak saya buat ni, boleh tak ni. Okey. So lagi terbaik you bagi lebih lah. Okey, tapi at least comply yang minimum. Sebab apa? Semua tu dah memang dah letak cantik dah. Okey, bylaw tu memang dah letak cantik untuk disudkan dengan reality. Okey, reality masa orang masuk nanti. Okey, daripada yang faktor ni lah juga dia akan buat kira-kira untuk bangunan yang tinggi ni 100 tingkat ni ataupun 150 tingkat. Okey, untuk okupansi yang paling atas ni, okey, dia akan kira untuk penggunaan tangga keluar bangunan ni berapa lama dia kena keluar dari bangunan. Nampak? Ini yang dia ada kaitan. Dia akan berdekatan punya. So masa siapa yang terlibat dengan peringkat FC, dia akan nampak lah. Cuma mungkinlah dari segi filosofi ni pegawai tak terangkan. Okay, cuma saya suka cari filosofi behind requirement tu. Okay, baru datangnya logik. Okay, betul. Okay, bila dia minta ni, kenapa dia minta kenapa 60 orang? Okay, kenapa 45 orang seminit? So dia ada filosofi di belakang dia tu. Okay, dia relate dia macam tu. Bila masuk orang nanti, okay, sebab apa drawing ni peringkat adalah peringkat CC, maksudnya peringkat baru nak dapat CF. Okay, maksud nak dapat untuk layan duki, orang tak lagi kosong. Alright, so bila dia masuk je orang masuk peringkat FC, dia buat fire drill, then you nampak. Okay, sebab tu kalau untuk high rise, confirm dia akan bagi dia punya apa nama tu Allahu Akbar. Apa nama report habis untuk yang untuk fire drill punya ni? Yang mana tu? Report. Yang dia satu report untuk bangunan tinggi, macam mana untuk dia keluar minit tu, ERP. Oh, okay. Emergency Response Plan. Okay, dalam emergency response plan, ERT ni dia adalah part of ERP. Okay, so yang the major itu adalah ERP, Emergency Response Plan. Okay, di mana dalam tu ada macam-macam lah kaedah kita nak keluar bilik emergency. Salah satu dia adalah fire drill lah.
Ini adalah adanya kaedah macam mana nak capai. Dia salah satu cabang dalam ERP tu, Emergency Response Plan. Okey, untuk kategori bangunan high rise ni, ni yang kena designkan macam mana kalau berlaku emergency, apa tindakan you nak buat. Okey, apa tugas you punya ERT team. Okey, dia ERT team punya tugas ni, dia akan link ataupun tally dengan sistem bangunan you. Dari situlah nanti, sebab itulah lain bangunan, lain dengan structure untuk ni tahu. Macam mana structure untuk ERT. Tapi main structure sama. Maksudnya ICU commander tu, kepada incident floor, ada dia punya evacuation manager, macam-macam lah. Dia punya main tu sama structure. Cuma dia kena suitkan dengan bangunan tu. Okay? Punya sistem lah. Macam mana design sistem. Adakah sound system, partial evacuation, full evacuation. Right? Itulah jadi dia wujudkan ERP tu, Emergency Response Plan tu. Dari situlah untuk bangunan-bangunan high rise perlu ada. Okay, kalau macam Cik Hafiz ni dia jaga banyak bangunan ni. Dia kalau banyak 50 bangunan apa jaga? Lebih kurang lah. Yang paling mencabar nak buat fire drill ni apartmen lah. Macam servis apartmen, kondo. Itu paling mencabar sekali. Betul lah. Sebab apa? Itu orang, melibatkan orang. Dia susah ketika pada rumah sendiri kan. Susah. You nak jangka orang dalam rumah ada tak ada pun satu hal lagi. Susah kita cakap. So data tu sebenarnya dia sangatlah you nak dapat susah. Macam mana you nak pantau orang kat rumah tu, rumah dia sendiri. Sekali dia kan. Bila ada satu je JMB yang request untuk buat, itu memang saya fokus sebab dia ada inisiatif compare to banyak kondo yang tak responsif. So far sebenarnya kondo ni tak terlibat pun untuk FC. Betul. Okay, keperluan fire drill ni adalah untuk bangunan FC. Itu yang pertama. Servis apartmen sebab itulah sekarang ni bila dia kata servis apartmen fall under hotel, memang untuk efek dia besar. Selain daripada requirement tu, the next tu yang masalah. Fire drill apa semua memang masalah. Macam mana you nak orang nak contribute dengan JMB untuk buat ni semua? Sebab dia hanya di kediaman. Sebab tu kadang-kadang bila saya tengok ni, sebab dia skop dia besar tau. Skop besar sangat. Daripada awal bila sudah dapat arahan tu, cakap ya Allah. Ini sebab bila tak menyeluruh dia tengok, masalah. Sebab peringkat awal itu, isu servis apartmen ni adalah mengenai sprinkler system sahaja. Okey, dia jadi isu dia perlu sprinkler tak perlu sprinkler. So situ akan jadi efek dia yang lagi panjang yang belakang. So bila kalau dia concern dia hanya untuk sprinkler, dia kena tengok juga, kena carry bersama travel distance dead end. Sebab bila dia ubahkan purpose group punya tu kan, sebab kalau ikutkan yang dulu servis apartmen ni, kalau itu kediaman, kita kena treat as kediaman. Okay, tapi kalau dia nak treatkan as petugas sistem, sepatutnya dia just add on saja sistem tu tanpa mengubah dari segi lain punya keperluan. Sebab kalau just sprinkler system dia effect, lain okey, boleh stay. Tapi once you dah ubah purpose group, okey, pertama automatic sprinkler akan ada. Ini intention dia tadi. Okey, tapi you kena ingat juga, once you ubah kepada hotel, end akan berubah. Kediaman ni 15 meter. Bila hotel 10 meter. Okey, konsep hotel, satu bilik 2 orang. Tapi kalau konsep rumah, servis apartmen yang ada 3 bilik, 2 bilik dalam rumah, the end kena measure from inside tau. Bilik dalam bilik tu. Itu dia masalah. So untuk kategori sekarang ni, kalau kita tengok servis apartmen, mana ada kecil-kecil, silap-silap satu floor, dua unit ataupun mungkin 4 unit yang high end punya. So untuk dia comply kepada dead end tu, quite impossible lah. 10 meter je. Okay, dia nak adakan 2 pintu pula, keluar pada koridor yang sama. Still dead end. Okay, unless you boleh dapat 45 degree, boleh pergi 2 tangga yang berasingan, okay fine. Tak masalah. Itu untuk yang kategori 1 floor 2 unit, okay. Okay. So dia boleh dapatlah 2 tangga kiri kanan both side. Tapi kalau satu floor tu banyak unit, okay, dah jadi macam design hotel tapi dalam tu ada lagi jauh jarak. Banyak isu lagi. Lepas tu pula dah isu yang dari segi DN, travel distance ni. Lepas tu dah siap pula lama-lama terlibat pula dengan FC. Bila terlibat pula dengan FC, ada fire drill. Okay, banyak lagi the next tu. Sebab yang paling penting sekarang adalah selepas itu. Okay, bukan peringkat CCC semata-mata tau. Peringkat CCC ni bagi saya dia tak crucial lagi. Sebab peringkat bangunan tu kosong. Okay,
So once you dah masuk orang, itu sebenarnya starting dia punya risiko. Okay, macam mana you nak handle dengan human. Okay, nak handle dengan human ni masalah. Okay, bila you nak designkan contoh GMB, okay, kita tak nafikan ada certain GMB ni aktif, very aktif. Okay, so dia boleh communicate lah. Even untuk apa ni, kedaman biasa pun kalau dia buat latihan fire drill boleh, tak ada masalah. Dia boleh panggil member walaupun dia punya bangunan tu bukan FC. Okay, contoh sebelum ni dekat Kerinci. Kan Kerinci kan banyak flat-flat kan. Flat-flat low cost, medium cost. Okay, jadi kat situ banyak blok. Contoh dekat area Kerinci tu kan. Kalau kita tengok yang sebelum turun ke Petronas tu kan. Kan kiri kanan tu memang flat je kan. Okay, yang belah kiri tu tamunya tu. Tengok banyak flat. Sebab saya buat dulu yang masa saya buat Evan di Pemal, saya buat tesis, saya buat dekat situ tau. Dia punya kepekesanan dia tu macam mana fire drill di flat. Kat flat ni macam mana, berapa lama saya sudah edar, orang soal sidik lagi. Okay, maksudnya pertama masalah flat ni yang paling utama adalah parking. Kereta akan parking merata-rata. Okay, kalau kiri kanan jalan ni, jalan you adalah satu lorong. Okay, lepas tu double, triple lagi kereta boleh raya. Jadi bila emergency berlaku, tak blok ni cakap lah. Untuk pelak lokal memang lah blok, nak pergi sana tu dah nampak blok, tapi nak lalu tak lepas. Kereta dah kiri kanan, bergeser-geser kan. Kalau normal kereta pun boleh satu kereta lalu, tapi kalau jentera, macam mana you nak lalu? Okay, so dia akan jadi masalah kat situ. Bila kita buat saya buat research tu, buat tesis tu, kita test. Okay, biasa buat soal sidik, edar soal sidik. Jadi kita tengok dari segi jangka masa kan. GMB dia tak berapa nak aktif. Okay, tak berapa nak aktif lah. Tapi dia orang ada intention untuk buat. Okay, masa tu lah 2000 berapa 2003 baru masa saya buat tesis tu kan. Okay, dia 10 tingkat je. Okay, dia punya flat tu paling tinggi 10 tingkat je. Okay, kita ambil yang paling tinggi. Maksud saya ambil paling tinggi. Okay, saya deal dengan GMB dia untuk test. Okay, adalah soalan ni saya tanya tu kan. Tapi more to evacuation. Okay, evacuation. Tu 10 tingkat baru tu. Kita yang cerita lagi bonus tinggi. Okay, yang 10 tingkat dalam keadaan berbagai faktor usia. Okay, you rumah sendiri, low cost, ada orang tua, mungkin ada OKU. Okay, ada baby, ada kanak-kanak. Okay, so nanti masa emergency nanti. Okay, masa emergency nanti apa persediaan? Okay, JMB ni sebab nak tunggu bomba sampai, paling dekat situ bomba pantai. Okay, bomba pantai dekat TMB tu kan. Bomba pantai nak pergi. Alright, so even dah sampai cepat pun nak masuk nak sangkut. Jadi sekarang ni JMB ni sekarang masa tu nak buat untuk fire drill ERT team. Okay, saya suggestkan diadakan dia punya ERT team lah. Bila nak ERT team, jika dalam keadaan dia punya community ni adalah low cost. Okay, sorry to say lah, mungkin dari segi mindset pun tak semua orang ke arah yang nak bekerjasama lah. Okay, so susah untuk bersama. Jadi agak kritikal juga sebab bila daripada data yang saya dapat tu mostly ada juga yang ada orang tua 80 tahun ke atas, 90 tahun ke atas. Okay, yang OKU pun ada. So data-data ni daripada yang saya punya tu lah barulah JMB aware. Okay, ini adalah rumah-rumah yang diorang kena bagi priority kalau anda kata berlaku apa emergency. So bila rumah nak queue, dia akan datang rumah tertuju ada seorang OKU. 29 ni, 39 ni ada orang cacat seorang kan. So dia ada data-data tu. Ini ibu mengandung. So ini semualah yang dia kena buat priority untuk tim ERT tu bagi priority bila berlaku emergency. Okay. So benda ni semua dia ada tally tau. Dia memang ada relate dengan design. Okay, sebab itulah peringkat awal tu paling penting sebenarnya nak menentukan the next tu. Okay, boleh panjang untuk hari ni, luar topik. Kita cuba nak buka minda lah ini kan. Macam mana you punya design sekarang ni, dia punya akan datang tu kesan dia. Okay, boleh. Okay, ada apa soalan lagi? Ni kalau start dia dah bercakap tu memang ni lah. Boleh? Alright, ada apa-apa lagi isu yang kita nak bincang kan?
Ada lebih kurang 15 minit lagi. Kita ada ni masa. Boleh eh? Baik. Kalau tak ada isu apa-apa, kalau saya pun, kalau nak share banyak, kalau saya ada buka slide kan lagi panjang kita punya ni, tak sempat 15 minit ni. Okay. So kalau nak topik, so untuk topik hari ni yang kita fokuskan tadilah untuk occupancy load, sebab tadi Cik Nazim tanya pasal yang pejabat tadi. Okay. So kita tunjuklah cara nak kira tadi tu. Alright. So jangan lupa untuk dari segi yang formula tadi, jumlah tu. Jumlah tangga tadi tu. Nak tahukan berapa jumlah tangga, mesti U bagi dengan 4. Okay, tambah 1. Itu yang penting. Jumlah tangga. Okay. So sebagai dia punya summary dia, jadual ketujuh tu adalah untuk menentukan berapa lebar diperlukan. Okey, formula tadi untuk bertahu untuk nak bagi tahu berapa jumlah diperlukan. Kaedah pengiraan dalam bylaw 176. Right? Boleh. Okey. So, kita round table lah kalau ni. Okey, Fiz, ada soalan lagi? Maksudnya tadi kan kalau kita kira 4,500 meter square bahagi 10, kita dapat 450 orang kan? Betul. Dan kita bahagi 60, kita dapat 7.5 dan kita bundahkan jadi 8 unit lah. Jadi saya boleh assume 8 unit ni bersamaan dengan 8 minit masa untuk orang terakhir sampai ke tangga. 450 bahagi 60 kira tadi berapa orang dapat? Lebih kurang 7.5. 7.5. Tu lebar. 7.5 unit kita dapat tadi. Nak tahu berapa orang masuk tangga tadi yang 450 orang tadi? 450 ni kita bahagi 60 bahagi kan? Dengan 60. Bahagi dengan 60, dapat berapa 1 minit berapa orang? Kita dapat tadi 7.5 tadi lah. Unit tu. Jadi lebar. Itu untuk lebar. Untuk lebar. Tapi kalau kita bahagi samalah tu. 450 bagi 60 tu. Okey, dia dapat 7.5. Tu dapat unit kan. Berapa unit dia. Okey, so sekarang ni you nak assume sekarang ni untuk masuk tu lebih kurang 60 orang kan? Masuk 60 orang. Okey. Jadi itu boleh kita assume sebagai tempoh masa jugalah kan? Yalah. Sebab apa dia akan dapat betul. Tempoh masa betul tu. Dia equal tempoh masa lah sebab dia direct divide. Dia direct divide dengan 60 tadi dia dapat 7.5. Maksud sekarang ni untuk orang tu 7 minit lah, 8 minit lah. 7.5 minit, 8 minit tu maksimum lah. Untuk orang terakhir keluar. Bukan keluar bangunan tau. Masuk ke tangga. Lepas tu daripada tangga pula kena kira 45 bagi 45 pula. 45 orang seminit. 45 orang seminit. Betul. So kita kena kira berapa tinggi pula untuk dia keluar ke bawah. Jadi dekat tangga tu pula kita kena campur lah floor lain punya orang tu sekali. Okey, dari situ yang akan dapat dalam 15 minit, 20 minit. Yes. Final discharge time tu. Betul. So sebab ni sekarang ni kalau untuk nak mengira berapa masa, kita kena ambil setiap floor tu berapa orang. Tapi berbeza dengan untuk kita kira lebar tangga. Kita akan ambil floor yang paling lebar, paling ramai orang. Itu akan menentukan floor tu ke bawah punya lebar. Tapi untuk menentukan berapa masa yang dia nak ambil, tu kita kena tambah setiap orang. Satu floor tingkat 1 200 orang, tingkat 2 800 orang, tambah. Dia akan jadi pertambahan lah untuk masuk ke tangga settle. Kita boleh kira each floor. Tapi untuk vertical dia akan beza sebab orang akan tambah. Betul. Jadi kat situ kalau saya nak buat kiraan, saya ambil tempoh masa yang paling panjang untuk floor yang paling padat lah. Berapa paling lama masa dia ambil. Untuk clear itu dah satu masa. Dan satu lagi masa jumlah orang dekat tangga bahagi 45 berapa minit untuk keluar. Jadi saya boleh ambil daripada awal sampai akhir lah. Yes. Worst case campur semua bis. Campur semua. Daripada awal masa tingkat yang paling padat lah. Tingkat yang paling ramai lah kan. Lepas tu sampai kat tangga tu saya kira semua sekali lah. Campur semua. Dia dah bukan by floor, itu dah whole floor. The whole floor. Cuma kalau ikut masa, kalau nak masa yang paling jauh, saya ambil dari segi floor tu, saya ambil floor yang paling ramai lah. Baru saya dapat masa yang paling panjang kan. Yes. Sebenarnya dia akan jadi macam contoh tingkat tu 10 tingkat contoh kan. Tingkat 10 tu, kita kena tambah tingkat 9, tingkat 8, tingkat 7 sebab dia paling lambat nanti. Betul. Cuma kalau di evacuate tu serentak kan. Bila serentak tu kita kira yang paling lama lah, yang paling ramai. Yang paling ramai tu dia kena ambil sebab apa, dia banyak lagi faktor lagi bis. Itu yang dia dah kira tu memang ni kita kena faktor orang penat, lelah lagi, apa lagi, berhenti kat tangga. Dia akan ada faktor macam tu lagi. Sebab apa lain orang, kalau orang ni walaupun dia fit okey lah, yang tak fit
Nak turun tangga ni pun seksa juga tau. Betul. Itu pun yang Ada kena faktor ada lah, faktor lain. plus minus. Yes. Sebab tu you kena ambil bila nak kira sebab apa yang crucial dekat vertical tu sebenarnya. Okey, bukan horizontal. Horizontal ni dia boleh katakan straightforward. Okey. Sebab bila yang vertical tu yang kena tambahkan flow atas bawah ni. Itu yang dia akan ambil masa untuk keluar sampai yang final discharge. So dia akan pertama dia akan jadi crucial pada tingkat paling ramai orang, tu pertama. Kedua adalah tingkat paling tinggi. Betul. Okey. Okay, tapi nampaklah kan dia punya gambaran macam ni lebih kurang kan? Nampak. So itulah nanti daripada situ nanti macam unit jaga bangunan you dah dapat estimate lah. Okey, bangunan kita ni ada lebih kurang 1,000 orang. Okey, so maksudnya sekarang ni mestilah bila kita buat latihan contoh buat fire drill, orang terakhir yang keluar ni mesti dalam masa yang kita dah kira tadi. Kalau anda kata dia lebih dari masa yang kira, kita kena tengok balik. Apa faktor yang buat orang ni tak sampai pada masa ni? Mungkin dia ni kata dia ni ada masalah jantung, contoh kan. Masa ni kita dapat data. Bila kita dapat data tu, baru kita boleh macam mana kita nak improvekan ERT kita. Kat mana fokus kita nak buat. Sebab ERT ni dia akan bantu. Sebab apa kita tak boleh nak jangka bila emergency bomba tu sampai on the spot. No. Okey, banyak faktor lain lagi. Lalu lintas aku semua lagi. Itu pun faktor juga bomba nak sampai tu dengan traffic jam pun nak kena ambil kira. Tu saya kata banyak faktor lagi lah. Selain faktor jalan, kita kena tengok mungkin ada kes tempat lain lagi yang dulu. Sebelum pergi bantuan kat sini pula. Kita tahu sebab apa kalau dalam masa sama berlaku 2-3 kes serentak. So masalah lah dengan keadaan satu jentera, dua pasukan, susah lah dia nak pecah kan. So itu faktor-faktor yang kena dipertimbangkan lah. Sebab itulah ERT ni penting. Okay, bila you dah tahu function dia. Okay, function setiap tugas tanggungjawab tu, responsibility tu kalau dia orang tahu, dia orang punya sendiri, senang. Okay, tapi bila semua bergantung pada IC, habis. Kalau IC pula fail in command, lagi habis. Okay, sebab IC dia bukan dekat scene, dia dekat dia punya control room. Okay, so dia punya evacuation officer penting. Okay, dia punya search and rescue team, macam mana nak pergi selamatkan, ada tak data-data apa orang yang ada nak pergi rescue while waiting for bomber tau. Sebab bomber pun akan tunggu dia dapat maklumat daripada ni IC ni tadi. Okay, so kalau apa dia punya tindakan dia akan berdasarkan maklumat yang dia dapat. Okay, kalau anda kata you all-nya ERT team tak dapat yang genuine punya info, okay, contoh mungkin ada orang terperangkap yang tak keluar lagi. Kita tahu dalam keadaan rumah biasa mungkin orang tengah tidur ke apa, kita tahu. Okay, tapi cuma data tu untuk kediaman biasa ni memang agak sukar. You nak pastikan betul-betul exactly berapa orang pada bangunan tu. Okay, sebab rumah sendiri, dia nak report kat siapa? Rumah dia kan? Okay, so dekat situlah yang pentingnya kena carilah kaedah macam mana nak dapatkan jumlah orang. Ada certain kalau macam bangunan-bangunan yang high end ni, mungkin dia boleh dapat data through access card. So kalau dia touch, dia tahu seorang dalam. Touch lagi ada 2 orang dalam. Okay, so maksudnya data tu dia boleh dapat. Tapi kalau untuk yang kategori bukan high end ni, yang tak ada sistem access apa semua, manually tau. So dia hanya boleh dapat data, okay, rumah ni dia kata ada 7 orang. So dia akan ambil yang paling worst 7 orang. Tapi in between proses you nak keluar tu pun, kita tahu tak semua orang pergi dekat tempat penghimpunan. Ada yang pergi ke lain dan lagi mana. Okay, you takkan dapat exactly berapa jumlah orang. Agak sukar. Okay, so kat sini lah peranan masing-masing banyak lah kena. Dia akan jadi lebih kurang lah. Okay, so apa yang maklumat bomba dapat, itu yang dia akan buat gerak kerja. Okay. Okay, terima kasih Tuan. Alright, sama. Ada soalan ni? Tak ada, itu je. Tak ada. Okay, Cik Nazrin. Ya Tuan, saya nak tanya soalan favourite lah. Pasal DN. DN, okay. Saya share screen lah, saya nampak. Nampak? Belum. Okay, sekejap. Alright. Okay, untuk pengiraan DN untuk anchor tu. Sebab dia ada 2 pintu keluar. Tapi dia menuju ke satu tangga yang sama. Okay. So, dia masih lagi dikira DN atau boleh dikira sebagai travel distance? Ni travel distance ni. Travel distance Cuma dia kena dapatkan 45 degree dulu. Okay, so sekarang ni anchor ni 2 pintu kan. Okay, dua-dua menuju ke tangga yang sama. Okay, so sekarang ni you tarik dulu 45 degree antara 2 pintu ni. Okay. You tarik buat pergi ke tengah, dapatkan 45 degree. Any possibility untuk dapat 45 degree tadi,
Lepas tu belakang 45 degree tu dead end tau. Okey. Okay, dapatkan 45 degree dulu. Maksudnya tarik ni ujung any possibility untuk 45 degree. Belakang dia semua adalah dead end. Pertama, dead end tu jangan lebih low limitation yang dibenarkan. Kedua, yang travel distance ni dia akan plus dead end tu pergi ke pintu ni sampai ke pintu tangga untuk travel distance. Tangga yang pertama lah kan? Tangga ni lah yang paling dekat dia lah. Sebab tangga ni dua-dua akan menuju tangga sama tapi pintu beza. So ini kita consider sebagai kompartmen tangga, betul. Protected tangga. Cuma dari dua pintu ada dua side lah. Maksudnya dua-dua tangga ni, dua-dua pintu anchor ni akan menuju kepada pintu yang berbeza untuk ke tangga. Okay. Cuma bila design macam ni, kita kena tengok dia punya ni je lah. Saya risau dia jenis yang table design ni saya rasa stay comply. Boleh? Faham. Okay. Boleh. Alright. Ada soalan lagi? Teknik saja. Itu saja Okey, terima kasih tuan. Sama. Ya, Cik Fazli, ada apa soalan? Buat masa ni tak ada tuan. Tak ada. Berkenaan pula saya sekarang projek saya tak ada yang melibatkan bomba, so saya tak ada soalan, just follow. Tak apa, kita sembang-sembang duduk majlis ilmu ni pun okey. Tapi banyak ilmu baru masih dapat lah. Kita sekali yang lama-lama lupa. Terima kasih tuan. Sama-sama. Okey, Mizah? Oh, tak ada soalan lagi. Tak ada Okey, Cik Syafiq? Oh, tak ada. Tak ada Okey, Farah? Tak ada. Tak ada Alright. So kalau tak ada, saya rasa okey kot ini dah 9.25 lebih kurang kita minta time frame ni kita. Okey, so insyaAllah nanti minggu depan saya cuba cari topik lain lagi yang kita boleh discuss kan. Yang current situation lah. Alright. So untuk hari ni saya rasa kita stop sini lah. Okay, jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama kita lah untuk berbincang, untuk sembang-sembang aja, untuk design apa benda, perkara-perkara semasa Alright, so saja. Jadi terima kasih sekali lagi. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Boleh leave Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Terima kasih. Terima kasih.